Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Siti Nurul Farzanah binti Muhammad Reza bernombor metrik 074584 akan menceritakan tentang topik hangat yang berlaku pada tahun 2021, iaitu berkenaan dengan Ustaz Dr. Rozaimi yang menceritakan dalam ceramahnya berkenaan Allah itu berjisim. Jadi sebelum itu kita akan tengok dululah kepada video ini. Kita boleh beriman Allah itu hidup. Betul? Ada tak dalam makhluk ni yang hidup tanpa jisim? Ada tak satu benda yang dinamakan makhluk dan dia hidup tiba-tiba tak ada jisim? Ada? Tak ada jasad. Tak ada jisim, tak ada jasad. Ada? Mana ada? Ada tak? Benda yang hidup tak ada jisim. Malaikat ada jisim, dia hidup. Pokok ada jisim, dia hidup. Sel pun ada jisim. Manusia lagi lah ada. Haiwan juga macam tu. Akal mengatakan kalau benda tu hidup, mesti ada jisim. Tapi kita kata Allah hidup tapi Allah tak berjisim, boleh pula? Baiklah semua, seperti yang telah saya tunjukkan tadi, itu adalah merupakan video yang telah dimuat naik oleh Al-Malik Channel. Okey, kerana video klip ceramah yang dipilih adalah bertajuk Tokoh Wahabi mengatakan Allah itu berjisim. Video ini dia berdurasi sebanyak 4 minit 24 saat pada 19 April 2021 oleh Al-Malik Channel itulah. Selain itu, akaunnya ini diwujudkan pada tahun 11 Jun 2010 dengan seramai 146 pengikut iaitu subscriber dan mengandungi 30 video yang telah dimuat naik ke dalam saluran YouTube-nya. Video ceramahnya juga mendapat sambutan yang tertinggi kerana mendapat sebanyak 196 likes, 36,709 tontonan iaitu view dan 834 komen. Selain itu juga, video ini merupakan video ceramah yang menggunakan kitab syarah Al-Manar Al-Munif, okey, dan telah menjadi viral pada tahun 2021 berkaitan isu Allah berjisim. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan dengan latar belakang penceramah iaitu Ustaz Dr. Rozaimi. Okey, nama penuh beliau adalah Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, yang mana beliau lahir pada tahun 22 Jun 1983. Beliau juga bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tasik Ipoh dan sekolah menengah di Izzuddin Shah Ipoh juga. Dan beliau juga telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2000. Selepas tamat SPM-nya itu, beliau berangkat ke Jordan menyambung ijazah sarjana muda syariah di Universiti Mu'tah Jordan dan telah menyambung pengajian sarjana hadis iaitu UIA. Terusnya beliau telah menyambung pengajiannya di peringkat PhD pula di Universiti Jordan tajaan UPSI juga, dan kemudian dilantik menjadi pensyarah kanan di UPSI pada tahun 2015. Kini beliau merupakan seorang pendakwah yang aktif yang mana mengajar di masjid di surau-surau. Selain itu juga, Dr. Rozaimi juga pernah dilantik menjadi ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan isu ceramah beliau, yang mana dalam keratan video klip tersebut, beliau iaitu Dr. Rozaimi menerima satu soalan daripada penonton yang bertanyakan adakah Allah itu bertempat. Kemudian beliau menjawab dengan menimbulkan semula satu persoalan yang berbunyi seperti berikut. Kalau Tuhan bukan di langit, Nabi pergi Isra' Mi'raj ke langit buat apa? Buat apa Nabi pergi naik Sidratul Muntaha? Seterusnya adalah berkaitan dengan isu keratan video klip ceramah Ustaz Dr. Rozaimi itu. Dalam videonya, penceramah iaitu Dr. Rozaimi, dia menerima satu soalan daripada penonton yang bertanyakan adakah Allah itu bertempat. Kemudian beliau pun menjawab dengan menimbulkan satu persoalan yang berbunyi, adakah makhluk yang hidup di muka bumi ini tidak berjisim seperti yang dikatakan dalam video ini? Ada tak dalam makhluk ni yang hidup tanpa jisim? Ada? Ada tak satu benda yang dinamakan makhluk dan dia hidup tiba-tiba tak ada jisim? Ada? Tak ada jasad. Tak ada jisim, tak ada jasad. Ada?
Mana ada? Ada tak? Benda yang hidup tak ada jisim. Dia pun memberitahu bahawa akal menyatakan bahawa semua makhluk yang hidup semestinya berjisim. Contohnya, haiwan ada jisim, pokok ada jisim, sel yang sekecil-sekecil mikroorganisma itu pun mempunyai jisim. Maka katanya juga yang mempunyai jisim ini juga adalah mempunyai tempat baginya. Jadi beliau juga ada mengata Allah itu ada, tapi boleh pula kita kata Allah itu tidak bertempat. Itu kata petikan daripada Ustaz Dr. Rozaimi. Kemudian dalam video ni juga Dr. Rozaimi seolah-olah menimbulkan persoalan di minda penonton tentang Allah itu berjisim seperti makhluk lain. Namun pada akhir videonya, jawapan yang diperkatakan oleh Dr. Rozaimi itu betul seperti video tersebut. Langit tu pun kita tak tahu di mana, terlalu luas. Semesta kita Bima Sakti ni pun terlalu luas. Maka terimalah seperti mana yang Tuhan kata. Terimalah seperti mana yang Nabi kata. Kita taklah lebih pandai daripada Tuhan, dan kita taklah lebih pandai daripada Nabi. Cara penyampaiannya yang terlalu banyak menimbulkan persoalan boleh membawa pemikiran pendengar ataupun penonton ke arah pemahaman yang salah. Lebih-lebih lagi masyarakat yang tidak mempelajari ilmu sifat 20 Allah ini. Jadi bagi pendapat saya, berdasarkan video ceramah Dr. Rozaimi ini, ada beberapa pendapat dari ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahawa Allah tidak bertempat, seperti yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam satu videonya di dalam YouTube yang bertajuk Allah Wujud Tidak Bertempat. Kata ada ulama mengatakan Allah itu tidak bertempat. Allah wujud bila makan. Wujud tetapi tidak bertempat. Dan ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Jadi macam mana? Nampak seperti tanakut, seperti berlawanan. Yang sebenarnya kedua perkataan itu tidak berlawanan pun. Kecetekan ilmu kita yang menyebabkan nampak berlawanan. Maksudnya sama saja. Allah tidak bertempat maknanya di mana-mana. Di mana itu bukan di mana ni bukan makna makan. Di mana makna makan itu untuk makhluk. Kalau di mana untuk Allah bukan makan. Kalau disebut makan pun tidak makaniyah. Hanya makam martabat ni saja. Jadi kalau maksud di mana-mana, nampak ainama takunu, di mana saja kamu berada, di sanalah Allah. Maksudnya ialah Allah bersama kita di mana-mana, bukan tempat. Bukan tempat. Dalam videonya, Azhar Idrus mengatakan bahawa Allah wujud tapi tidak bertempat seperti Allah itu wujud di mana-mana. Dalam kenyataan di mana-mana itu bukanlah merujuk bahawa Allah itu berada di satu tempat, namun di mana adalah merujuk kepada makhluk sahaja. Wallahu alam. Untuk mengetahui tentang berkenaan dengan Allah itu, tempat Allah itu. Maksud Allah bersama makhluknya, bukannya tempat. Maka makna di mana-mana adalah kita tidak terlepas dari penglihatan Allah. Maknanya Allah mengetahui keadaan kita, di mana kita berada, di situ juga Allah tahu keberadaan kita. Seterusnya, ada pihak yang mengatakan sekiranya Allah wujud maka Allah itu bertempat. Pendapat ini tidak diterima kerana kewujudan Allah tidak boleh disamakan sama sekali dengan kewujudan makhluk. Selain itu, kewujudan Allah tidak bertempat dan kita perlulah sucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Perkara ini juga dikatakan mempunyai persamaan dengan ayat yang bermaksud Allah bersemayam di atas Arash. Dalam ayat ini, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arash, sebagaimana dia sendiri menyifatkan mengenai dirinya dan tidak perlu ditanya bagaimana bersemayam itu. Adakah Allah itu duduk ataupun Arash itu adalah merupakan satu kursi. Kita tidak perlu bahaskannya lebih mendalam. Bersemayam itu adalah satu perkara yang makul, iaitu tidak diketahui wallahu alam mananya, dan ia juga tidak makul, iaitu tidak diterima akal. Maka setiap makhluk tidak boleh memikirkan bagaimana Allah itu bersemayam di atas Arash. Dan Allah itu tidak bertempat kerana
Ianya merupakan pemikiran yang terbatas, iaitu yang luar daripada pemikiran semua makhluknya. Dan kita sebagai umat Islam perlulah wajib mempercayai dengan sifat 20. Makhluk ini yang Allah cipta mana mungkin sama dengan penciptanya. Seperti kita mencipta sesuatu. Contohnya, kita mencipta motor. Tapi adakah motor itu sama dengan kita? Tidak sama sekali, kerana motor itu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi semestinya motor itu mempunyai lebih kekurangan berbanding kita manusia. Kita ketahui manusia dicipta oleh Allah daripada tanah, manakala makhluk itu dicipta berdasarkan penciptaan daripada idea yang dicetuskan daripada Allah kepada kita untuk menciptanya. Dengan izin Allah SWT kita dapat mencipta. Secara amnya kita haruslah berfikir menggunakan akal fikiran. Ini di mana jika kita menyamakan Allah iaitu pencipta dengan makhluknya yang dicipta adalah suatu yang mustahil dan di luar jangkauan akal. Maka dengan itu sebagai umat Islam kita perlulah percaya dan yakin dengan sifat 20 Allah. Kita tidak perlulah berfikir secara mendalam yang hingga menyebabkan akidah kita menyeleweng. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.